Baru-baru ni kita dikejutkan sekali lagi dengan kes kematian yang berlaku di dalam kereta yang tak bergerak. Kalau sebelum ni, kes terlupa anak, kali ni pula kes kematian adalah disebabkan gas karbon monoksida yang masuk ke dalam kabin sewaktu mereka sedang tidur di hentian rehat. Dari 4 orang dalam kereta tersebut, hanya seorang saja yang pulih dan yang lain kesemuanya meninggal dunia. Kalau nak ikutkan, perkara ni dah banyak kali berlaku. Jadi dalam video ni kita akan lihat 5 langkah yang boleh kita ambil untuk kurangkan kemungkinan perkara ni berlaku kepada kita dan keluarga kita. Kalau nak ikut untuk sesebuah kenderaan, karbon monoksida ni boleh datang dari satu sumber saja, iaitu daripada gas dalam exhaust. Ianya terhasil daripada pembakaran campuran minyak dan juga udara dalam enjin anda. Jadi kalau gas exhaust ni boleh masuk dalam kenderaan, semestinya ada something yang tak betul lah dengan sistem exhaust kenderaan kita. Jadi apa yang kita boleh lakukan untuk pastikan exhaust kita ni sentiasa dalam keadaan yang baik dan gas beracun ni tak masuk dalam kabin? Okey, perkara pertama yang anda boleh buat adalah cek exhaust anda semasa membuat servis kenderaan. Biasanya kita akan servis kereta setiap 10,000 km ataupun 6 bulan sekali. Tapi biasanya mekanik hanya akan tukar minyak hitam dan juga filter saja. Jadi sebelum dia mula kerja, anda pesan pada dia supaya cek sekali sistem exhaust untuk pastikan tiada kebocoran di mana-mana bahagian. Biasanya masa nak buang minyak hitam lama, memang mekanik akan angkat kenderaan anda untuk mudahkan dia. Jadi minta dia cek sekali sistem exhaust anda. Cuma anda kena pesan pada dia, sebab kalau setakat servis memang tak perlu cek exhaust. Jadi biasanya dia tak buat. Tapi bila dah berlaku kematian macam ni, kita sendiri sebagai pemilik kenderaan kena sendiri ambil tanggungjawab untuk pastikan sistem exhaust kita ni diperiksa setiap kali kita servis kereta. Satu lagi punca di mana kebocoran boleh berlaku adalah sewaktu anda terlanggar objek-objek yang tinggi seperti bonggol yang besar. Lagi-lagi kereta-kereta yang rendah dan panjang, biasanya kalau naik ramai-ramai pula tu, mesti akan sagat bahagian bawah kenderaan kan. Jadi kalau berlaku macam ni, biasanya yang kena adalah pipe exhaust anda. Sebabnya, exhaust ni dia panas, jadi dia akan dipasang di bawah sekali. Jadi kalau bahagian bawah anda terlanggar apa-apa, mesti exhaust akan kena dulu. Jadi setiap kali terkena atau terlanggar, anda pergilah ke bengkel untuk cek dan pastikan tak ada kebocoran pada pipe exhaust anda. Kalau ada crack walaupun sedikit, gas tu boleh keluar dan masuk dalam kabin. Jadi pastikan anda baiki semula dengan baik. Untuk kenderaan-kenderaan yang lama pula, sebagai contoh 8 tahun dan ke atas, anda perlu sentiasa cek sambungan antara exhaust manifold dan juga pipe exhaust dengan agak kerak. Kadang-kadang bahagian sambungan di sini boleh tertanggal. Biasanya kalau sambungan ni tertanggal, anda akan dengar bunyi enjin yang sangat kuat kerana bunyi ni dah tak lagi ditapis oleh sistem exhaust. Bau asap pun mungkin sangat kuat. Tapi dalam keadaan kelam kabut ni, kita mungkin tak perasan benda ni jadi. Jadi anda kena sentiasa cek lah sambungan antara manifold dan juga exhaust pipe ni. Satu lagi cara untuk gas karbon monoksida ni masuk ke dalam kenderaan, walaupun sistem exhaust anda dalam keadaan baik, adalah apabila anda berada di kawasan yang sempit. Contohnya di lot parking bawah tanah. Ini kerana gas yang dah keluar, dia tak boleh nak ke mana-mana. Jadi akan disedut semula masuk dalam kabin kenderaan. Jadi kalau anda parking di tempat yang sempit, lebih baik anda jangan berehat di dalam kenderaan anda dengan enjin yang on. Kalau kenderaan sebelah anda nyalakan enjin pun boleh menjadi bahaya kepada anda walaupun anda dalam kenderaan yang lain. Sebabnya gas karbon monoksida dari kenderaan sebelah tu dia tak boleh nak ke mana. Jadi dia akan sedut masuk juga dalam kereta anda. Okey, tips yang terakhir ni mungkin susah sikit nak dibuat tapi tak mustahil. Untuk tips ni anda digalakkan untuk tidak tidur dalam kenderaan dengan aircon on. Ni bukan masalah aircon tu beracun atau tidak, tapi hanya satu sebab je kenapa kita nak tidur dengan enjin on kan. Sebab kita nak aircon, betul tak? Kalau tak ada aircon tu, baik kita tutup je enjin kan. Okey, bila enjin anda dah on dan ada sikit kebocoran pada sistem exhaust anda disebabkan kenderaan tu tak bergerak, gas tu boleh masuk ke dalam ruangan kabin. Mungkin asap tak masuk, jadi anda tak dapat lihat dan tak dapat bau pun gas ni. Masalahnya, bila dia masuk tu, kita akan pengsan tau. Jadi bila pengsan ni, siapa nak buka tingkap atau matikan enjin kita? Memang susah kalau kita dah pengsan dan keadaan ni pun sangat bahaya. Kalau anda fikirkan, banyak kes yang meninggal disebabkan keracunan gas karbon monoksida ni bukannya kanak-kanak. Semuanya orang dewasa. Jadi,
Macam mana orang dewasa pun boleh terkorban? Kenapa tak cepat-cepat keluar dari kereta tu? Jawapannya, mereka sedang tidur dan mereka pengsan bila terhidu gas ni dan tak sempat nak buat apa-apa. Jadi memang sangat bahaya dan membawa maut. Jadi lepas ni kalau penat drive, berhenti dan cari parking di bawah pokok ke, matikan enjin dan tidurlah dengan tenang. Memang agak susah nak buat sebab negara kita ni memang panas. Tapi inilah risikonya kalau tidur dengan enjin on. Baik, jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian dan juga pengajaran yang kita boleh ambil dari kejadian tragis yang meragut 3 orang dalam sebuah kereta akibat keracunan gas karbon monoksida baru-baru ni. Kes ni bagi saya lah sangat serius kerana ia mungkin berlaku pada sesiapa saja dan tak dapat nak salahkan sesiapa pun. Jadi kita sendiri yang harus mengambil tanggungjawab untuk protect diri kita dan keluarga kita. Mungkin bagi pembuat kenderaan, mereka boleh mula fikir cara untuk tambahkan satu lagi feature, contohnya untuk detect gas karbon monoksida ni dan bagi amaran pada pengguna. Jadi, apa pendapat anda tentang perkara ni? Ada lagi tak poin-poin yang saya miss? Kalau ada, komen di bawah ni, dan kalau anda berminat dengan maklumat dan pengajaran dari isu-isu semasa seperti dalam video ni, bantu support channel ni dengan tekan butang like dan subscribe. Sekian saja dari saya kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.